الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ni kita sambung muka surat 11. Betul iaitu muka surat 11. Berkenaan dengan pembahagian wajib akli, yang mana sebelum ni kita telah belajar dan mengulang kaji tentang maksud ataupun pengertian akal serta pengertian hukum akal dan beberapa bahagian hukum akal, iaitu wajib akli, yang kedua mustahil akli, dan yang ketiga harus akli. Di mana wajib akli ni maknanya tidak boleh tidak akal wajib menerima sesuatu perkara ataupun kenyataan itu. Manakala mustahil akli, tidak boleh tidak akal kita ni memang dia menolak sesuatu perkara tersebut. Manakala harus akli, boleh diterima dan juga boleh jadi tidak diterima. Akal kita tu boleh terima dan dalam pada masa yang sama juga boleh tidak menerima sesuatu perkara ataupun kenyataan. Cuma itu dia punya ringkasan. Jadi malam ni kita nak tengok dia punya pembahagian yang lebih terperinci lagi. Macam mana yang dikatakan wajib akli itu? Adakah akal kita ni terima semata-mata kan, tanpa berfikir, ataupun macam mana? Sama juga mustahil akli itu, adakah akal kita ni menolak semata-mata tanpa berfikir ataupun macam mana? Jadi ini yang kita akan belajar dan ulang kaji pada muka surat yang ke-11. Berkata pengarang, bahagian wajib akli adalah wajib akli terbahagi dua. Wajib akli ni terbahagi dua. Sebelum ni kita belajar satu je. Maknanya secara umum ada namanya wajib akli. Jadi pendetailan dan juga penjelasannya bahawa wajib akli itu dipecahkan lagi kepada dua. Boleh nampak boleh faham kan? Wajib akli satu, lepas tu dia ada pecahan dia. Okey, yang pertama di sini disebut wajib akli daruri. Daruri sebutannya daruri. Dalam arti kata lain di sini disebut sebagai senang mudah. Senang mudah. Apa yang dimaksudkan dengan wajib akli daruri ni tadi ataupun senang mudah ni tadi, iaitu menghukumkan sesuatu itu, maknanya iaitu tu akal lah. Akal ini ataupun akal itu menghukumkan sesuatu perkara itu tetap adanya.
Tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Maknanya akal kita yang jenis pertama ni dia terima tanpa orang kata apa? Tanpa fikir panjang lah. Benda yang kita terima tanpa kita perlu berfikir panjang. Itu sebab disebut sebagai senang mudah. Senang mudah. Kan? Contoh kita kata apa? Yang benda kita ataupun akal ni terima tanpa dia kena berfikir panjang. Contoh kenyataan mengatakan bapa lebih tua daripada anak. Kan? Ada kenyataan bapa lebih tua daripada anak. Akal kita ni wajib terima bapa ni lebih tua daripada anak secara senang dan mudah. Tak perlu fikir. Tak perlu fikir. Kan? Bila ada orang kata bapa lebih tua daripada anak, akal kita tu nak terima betul ke tidak tu macam mana? Kena fikir dulu ke ataupun dia senang mudah. Betul tak? Bapa mestilah lebih tua pada anak. Tak perlu fikir panjang. Bapa lebih tua pada anak macam mana tu? Lainlah kalau anak tiri kan. Ada dia nikah dengan orang lain, anak dia tu lagi tua daripada dia. Itu betul lah. Anak tu lagi lagi tua daripada bapa. Itu memang ada lah kan. Tapi kalau yang tidak ada kaitan dengan tadi, maknanya dia kahwin dengan pasangan dia, dapat anak. Anak daripada pasangan dia tu automatik dia lebih muda daripada bapanya. Mana boleh anak lahir-lahir lagi tua daripada bapa. Kan? Jadi tadi ini jenis yang pertama, akal terima dengan senang mudah. Disebut situ senang mudah tanpa berkehendak, maknanya tak perlu kepada bahasan. Bahasan apa dia? Tak perlu pada penerangan yang lebih lanjut. Bila disebut bapa lagi tu pada anak, tak perlu dihuraikan. Bapa ni lagi tu pada anak sebab dialah yang lahir dulu, sebab dialah kemudian berkahwin dengan pasangan dia. Dia tak perlu perbahasan. Kan? Cukup menyatakan bapa lebih tua daripada anak. Okey, akal terima dengan mudah. Abang lebih tua daripada adik. Mudah terima. Betul? Dan tidak berkehendak kepada mendirikan kenyataan-kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Betul lah. Contoh akal boleh terima dengan mudah, seperti contoh kat sini yang tak perlu berfikir panjang, tak perlu nak cari dalil bukti. Seperti contoh yang kita sebut tadi tu, bapa lebih tua daripada anak ataupun abang lebih tua daripada adik. Sama juga di sini, satu itu separuh, maknanya setengah daripada dua. Betul ke tidak? Satu tu dia separuh daripada dua. Betul lah, ni dua. Separuh daripada dua ni, satu. Kau kena fikir panjang lagi. Kalau dah fikir panjang tu, macam mana satu tu daripada dua? Itu kena check balik. Dia mana akal boleh terima dengan mudah tanpa berfikir panjang dan tanpa perbahasan yang mendalam. Ini jenis yang pertama pada wajib akli, iaitu apa dia? Akli daruri. Apa contoh lain yang kita boleh katakanlah dalam tauhid ni, kita boleh sebut contohnya yang bersifat ataupun yang berfizikal lah, ataupun yang berbentuk. Yang berbentuk ataupun berfizikal, dia pasti mengambil ruang. Betul? Yang berfizikal maknanya ada bentuk. Kita ni lah berjisim, mesti ambil tempat, maknanya ada dia punya tempat. Kalau orang tanya, mana Ahmad? Ahmad di rumah. Maknanya akal boleh terima dengan mudah bahawa setiap yang berjisim dia mengambil ruang dan juga tempat. Boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan jisim. Allah Taala bukan jisim. Maknanya dia tidak mengambil ruang dan juga tempat. Sebab yang mengambil tempat cumalah selain daripada Allah, makhluk. Kita ni lah.
Setiap yang berjisim dia pasti mengambil ruang, ataupun sama ada dia diam ataupun bergerak. Ahmad buat apa? Tidur. Kalau dia tak tidur, dia bekerja. Antara dua tu je. Dia tak boleh pada masa yang sama Ahmad tidur dan bekerja. Dia sambil bekerja tak boleh. Kan? Maknanya Ahmad dia mesti mengambil ruang. Ahmad mesti mengambil sama ada dia ni diam ataupun bergerak. Okey? Itu yang pertama. Pada wajib akli yang disebut sebagai akli daruri. Yang kedua pula disebut sebagai wajib akli nazari, bukan nazari ya. Nazari. Nazari ni pun kalau kita tengok, kita dah belajar sebelum ni, nazari ni apa dia? Sesuatu yang memerlukan kepada berfikir. Contoh di muka surat 10 tu atas sekali. Atas sekali tu kan nazariyah. Nazariyah ni apa dia? Pengetahuan yang berkehendakkan kepada fikir. Itu maksud nazariyah ataupun nazari. Dia nak dapat satu maklumat tu, dia mesti berfikir terlebih dahulu. Contoh di sini, apakah yang dimaksudkan dengan wajib akli nazari? Iaitu menghukumkan sesuatu ataupun suatu itu tetap adanya. Tetap adanya. Apa maksud kat sini? Akal kita ni, akal nazari ni, iaitu akli nazari ni apa dia? Akal kita ni menghukumkan suatu itu tetap adanya, maknanya adalah. Ada dan diterima. Dengan berkehendak, bila kita dah terima, kita kata ada dan kita boleh terima. Dengan cara macam mana? Dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan. Apa beza dengan yang pertama tadi? Yang pertama tadi tu, yang samanya, dua-dua ni menghukumkan benda itu ada. Cuma beza dia kat mana? Yang pertama, daruri tak perlu kepada perbahasan, tak perlu kepada berfikir panjang. Yang nazari ni, dia memerlukan kepada pemikiran dulu. Maknanya akal kita ni akan terima ataupun wajib terima setelah dia berfikir dulu. Setelah dia berfikir dahulu. Sebab itu dia sebut kat sini, dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan. Ada kajian sikit, ada bahasan sikit, ada kajian sikit. Kena difikir dulu, dibahas sikit, ada penerangan, kan? Ada penerangan yang lebih lanjut, baru dia terima. Dan wajib terima. Serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Dia dah berfikir panjang, dia dah bahas, ada dalil, ada bukti, wajib akal tu menerimanya. Tapi setelah cara macam mana? Berfikir panjang, contohnya. Okey, seperti contohnya apa dia? Seperti menghukumkan. Apa maksud menghukumkan? Kita dah belajar sebelum ni. Maksud menghukumkan itu maksudnya ialah lebih kurang menetapkan, menyatakan bahawa wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini. Wajib akal kita ni mengatakan alam ini Tuhan yang menciptakannya. Betul tak? Wajib. Tapi macam mana akal kita tu wajib menerimanya? Menerima kenyataan bahawa Tuhanlah yang menciptakan alam ini. Dia terima setelah macam mana? Setelah dia kaji. Dia kaji. Dia kaji diri dia. Diri aku ni mustahil aku jadi sendiri. Mustahil aku boleh hidup. Kan? Mesti ada yang menciptakan aku. Mustahil alam ni boleh tersusun dengan rapi. Mustahil tubuh aku ni boleh tersusun dengan rapi. Sistem pencernaan, sistem penglihatan, mustahil dia jadi sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Jadi dia pun buat kajian. Kaji. Ini bukan kerja manusia ni. Ini mesti kerja pencipta alam ini, pencipta manusia ini, iaitu Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi itu tadi, wajib akal terima setelah dia berfikir dan buat sedikit kajian dan ada bukti-bukti, ya, dan ada bukti-bukti. Sebab
Sebab tu orang kaji alam ni dia kata mustahil alam ni adalah alam semula jadi. Kan kan biasa dengar istilah alam semula jadi. Seolah-olah alam ni dia jadi sendiri. Kan alam ni mesti ada yang mencipta dan juga yang mentadbirnya. Mustahil alam tu jadi sendiri. Mustahil bumi ni berpusing sendiri. Kan mustahil kejadian malam dan siang ni jadi sendiri. Mesti ada yang mengawalnya. Jadi bila dikaji-kaji bukan makhluk yang menciptakan, mestilah yang menciptakan ni adalah Tuhan sekalian alam, Tuhan pentadbir sekalian alam. Jadi wajib akal terima, ya. Apa tadi? Maka tidak dengan senang. Maka tidak dengan senang ni maksudnya apa dia? Maka bukan senang-senang akal ni terima. Bukan senang mudah. Akli daruri tadi senang mudah. Akli daruri ni apa dia? Tidak dengan senang. Maknanya kena fikir sikit. Maknanya kena berfikir sedikit. Menghukumkan wajib wujud Tuhan itu melainkan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Itu contoh Tuhan menjadikan alam ni tadi. Sebab dah kaji-kaji, mustahil alam ni jadi sendiri. Mesti ada yang maha berkuasa yang menciptakannya. Contoh lain, macam mana kalau kita kata bumi ini bulat, kita terima bumi ini bulat, betul tak? Kita akan terima bumi ini, kenyataan bumi ini bulat macam mana? Setelah dikaji. Dikaji oleh pakarnya, maka terbukti bumi itu bulat, maka wajib akal kita terima bahawa bumi ini bulat. Dia bukan semudah itu kita terima. Bumi itu bulat, kita pun terima. Dia mesti ada kajian. Itu yang membezakan antara wajib akli daruri dengan wajib akli nazari. Okey. Kalau saya minta ulang boleh ulas tak? Insya-Allah. Okey, apa beza dia? Wajib akli daruri dengan wajib akli nazari. Okey, persamaan apa dia? Dua-duanya wajib diterima. Contohlah, kedua-duanya tadi diterima oleh akal. Apa beza dia? Okey, yang pertama wajib akli daruri ni dia tak perlu kepada berfikir panjang. Manakala nazari kena berfikir sikit. Kawan-kawan berfikir sikit dan didatangkan bukti. Maknanya yang daruri dia tidak perlu berfikir dan tidak memerlukan bukti ataupun dalil. Manakala yang nazari dia memerlukan bukti dan juga dah berfikir dan mesti mendatangkan bukti serta dalil. Clear dah tu? Dah faham tak ya lah tu belajar malam ni? Okey. Itu yang pertama. Seterusnya bahagian mustahil akli. Sekarang ni pula tentang bahagian mustahil akli. Sebelum ni kita belajar mustahil akli itu ialah mustahil akal untuk menerimanya. Tapi macam mana yang dikatakan mustahil akal menerima sesuatu kenyataan ataupun perkara tersebut? Sama juga seperti mana wajib akli dia terbahagi kepada dua, mustahil akli juga terbahagi kepada dua, yang mana pembahagiannya adalah mustahil daruri dan juga mustahil nazari. Kalau kita ingat yang tadi, wajib akli daruri apa dia? Senang mudah. Kalau nazari tidak senang mudah. Daruri senang mudah, senang terima tanpa berfikir panjang, tanpa perlu mencari bukti ataupun dalil. Kalau nazari perlu kepada berfikir dan juga perlu kepada dalil serta bukti. Jadi sama juga mustahil. Ada yang mustahil namanya kena tak perlu berfikir dan tidak memerlukan dalil. Satu lagi, ada mustahil akli yang memerlukan kepada berfikir dan memerlukan kepada dalil serta bukti. Okey. Tengok kat sini, ya. Adalah mustahil akli terbahagi dua.
Yang pertama, mustahil akli daruri, iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada. Tetap tiada. Akal itu menetapkan bahawa suatu itu, perkara itu tiada. Maknanya tidak diterima oleh akal. Dengan cara macam mana? Dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Bahasan tadilah tak perlu kepada penerangan, tak perlu kepada berfikir, kan? Sebab nak membahas tu dia kena ada berfikir sikit. Jadi mustahil akli ni apa tadi tu? Akal tidak menerima sesuatu perkara itu dengan cara tanpa berfikir. Mana tanpa berfikirlah, senang cerita. Tanpa berfikir. Dan mendirikan dalil, maknanya dan tidak perlu mendatangkan bukti. Seperti apa contohnya? Seperti contoh menghukumkan tiada terima akal bahawa satu itu separuh daripada tiga. Akal tak boleh terima bahawa kalau ada kenyataan menyebut satu itu sebahagian ataupun separuh daripada tiga. Tiga, ni contoh, tiga. Sebahagian daripada tiga ni sepatutnya apa dia? Sepatutnya 1/2. Tapi ada orang kata satu. Sebahagian ataupun separuh daripada tiga tu adalah satu. Kita nak terima ke tolak? Tolak. Nak tolak tu kena berfikir ke tak perlu berfikir? Tak payah perlu fikir panjang. Tiga. Kalau kata satu tu sebagai tiga, ada dua. Kan ada dua. Jadi itu yang dikatakan tadi tu, akal tidak boleh menerimanya. Sesuatu perkara itu tidak diterima oleh akal tanpa berfikir dan tanpa mendatangkan bukti. Sebab dah jelas satu mana boleh lebih satu tu, dia bukan sebahagian daripada tiga. Dia mesti 1/2. Kalau tiga, sebahagian daripada tiga adalah 1/2, 1/2, 1/2 lah, bukan 1/2, 1/2, 1/2. Itu contoh lah. Ataupun kalau kita kaitkan tadi pasal bapa dengan anak, kita kata anak lebih tua daripada bapa. Kita nak terima ke tolak? Tolak. Perlu berfikir tak? Tak perlu. Ini anak awak ke? Ini anak saya ni. Tua dia ni. Tua dia ni daripada awak. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Dia kecil lagi. Tiba-tiba kita kata dia lagi tua pada awak, pada ayah. Tak betul. Sebab akal dengan senang mudah menolak, tak terima, tanpa berfikir, tanpa berfikir panjang tadi. Ataupun tak payah datang bukti kan. Tak payah cari bukti. Kalau cari juga bukti tu gila nama. Ya. Ataupun tadi kita sebut apa tadi berkaitan dengan mana tadi tu? Tentang setiap yang berfizikal tadi tu dia mengambil ruang. Kan? Kita kata setiap yang berfizikal ataupun berbentuk itu dia diam dan bergerak pada masa yang sama. Boleh tak kita kata macam tu? Sesuatu yang berfizikal, berbentuk, berjisim tu dia boleh jadi diam dan bergerak dalam pada masa yang sama. Mana boleh? Kan? Dia tengah buat apa tu? Dia kerja. Ataupun Ahmad sedang kerja dan tidur. Macam mana tu? Dia tak boleh. Kan? Ahmad bergerak dan dalam pada masa yang sama dia diam, tak bergerak. Mana boleh? Kan? Dia mesti salah satu. Kalau dia tak tidur, dia keluar, dia jalan, dia bekerja. Kalau dia tak bekerja, dia tidur. Kan? Buat apa ini? Tak ada buat apa, tidur. Tak ada buat apa, tidurlah. Kalau kerja tak boleh tidur. Kan? Jadi macam tu. Ada mana akal tak boleh cakap lah, dia tidur tu dan bekerja, ataupun dia bergerak dan diam dalam pada masa yang sama. Sebab mustahil akal terima. Mustahil akal tu menerima kenyataan tersebut. Itu yang pertama, iaitu mustahil akli daruri, ataupun kita sebut siang dan malam dalam pada masa yang sama. Dalam pada satu tempat
siang dan malam. Keadaan dia siang dan malam. Boleh tak kita terima? Tak boleh, kan? Sekarang ni gombau tengah siang ke malam? Gombau sekarang ni. Ada orang kata siang dan malam. Masalah akal. Dia ada masalah akal. Kalau kata malam, malam lah. Tak boleh kata sekarang ni siang gombau, tapi dalam pada masa yang sama dia adalah malam. Pening. Orang tu pening. Yang cakap macam tu pening. Sebab apa? Akal dengan senang mudah menolak kenyataan tersebut. Itu dimasukkan dengan mustahil aqli daruri. Okey, seterusnya mustahil aqli nazari. Ini pembahagian yang kedua. Maknanya sama macam wajib aqli tadi, dia ada wajib aqli daruri, ada wajib aqli nazari. Sama juga dengan mustahil aqli, ada mustahil aqli daruri dan ada juga mustahil aqli nazari. Apa itu mustahil aqli nazari? Iaitu menghukumkan sesuatu. Maknanya akal menghukumkan ataupun menetapkan sesuatu itu tetap tiada. Apa maksud tetap tiada ni? Maknanya tak ada lah. Akal menetapkan bahawa sesuatu itu tiada. Maknanya ditolak oleh akal. Akal menolak perkara tersebut. Tiada kan? Dia tolak lah, benda tu tak ada. Tak boleh diterima oleh akal. Dengan cara macam mana? Dengan berkehendak kepada fikiran. Akal tolak, tapi dengan cara macam mana? Dia kena berkehendak kepada fikir dulu. Kena berfikir dulu. Berkehendak kepada fikiran dan bahasan. Kena fikir dulu. Lepas tu dah cek dalil dan juga bukti. Barulah akal menolak sesuatu perkara yang telah dinyatakan tersebut. Serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Seperti contoh apa dia? Seperti ada orang menghukumkan ataupun seperti menghukumkan tiada terima akal ada yang menyengutu bagi Allah Ta'ala. Ada orang kata, kan, Allah Ta'ala ni ada dia punya sekutu. Sekutu ni apa ni? Sekutu ni partner lah. Partner. Sharing. Dia ada partner dia. Syarik. Syarik ni ya orang yang bersekutu dengan Allah. Yang menyekutukan Allah disebut sebagai musyrik. Syarik ialah yang bersekutu dengan Allah. Yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah disebut sebagai musyrik. Jadi ada orang dia kata, Allah Ta'ala tu dia ada apa tadi? Tiada terima akal ada yang menyekutu bagi Allah Ta'ala. Tiada terima akal. Akal tak boleh terima, mesti tolak bahawa Allah Ta'ala itu ada sekutu. Maka tidak dengan senang, bukan senang-senang akal tolak. Biasanya akal kena yang jenis macam ni, dia tolak setelah apa? Setelah dia berfikir, kan? Maka tidak dengan senang akal menghukumkan mustahil. Memanglah kita tak tolak Allah Ta'ala tu ada sekutu, tak ada yang boleh sama dengan dia. Tapi akal tolak tu dengan cara macam mana? Tadi setelah dia diadakan bahasan dan mendirikan dalil. Betul? Kalau kita tengok, mustahil lah alam ni ada dua Tuhan. Betul? Sebab apa? Mesti salah satu ada dia punya kehendak yang lain. Betul? Mesti ada satu ni berkehendak kepada yang lain. Yang ni nak siang, yang ni nak malam. Yang ni nak gombau hujan, yang ni nak gombau tak hujan. Sebab dua-dua ada kehendak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa ni? Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah sekiranya pada langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maknanya sekutu dengan Allah Ta'ala, pasti kedua-duanya binasa, lafasadata. Mesti binasa, kan? Sebab itu mana-mana pemerintahan dia mesti ada seorang yang pemimpin dia. Satu dia raja dia. Dia tak boleh ramai. Kan? Dalam keluarga mesti ada satu je ketua dia.
Tak boleh ada dua ketua keluarga. Kalau tidak apa jadi? Haru biru, kan, rumah tangga. Dia mesti satu dia. Siapa dia? Biasanya bapa lah, ayah. Ayah tak boleh partner dia. Dia mesti seorang-seorang membuat keputusan. Kalau tidak, kelang kabut rumah, ya. Jadi itu salah satulah yang kita kata apa ni? Contoh bahawa mustahil akli nazari. Okey, jadi boleh nampak perbezaan dia antara mustahil akli daruri dengan mustahil akli nazari? Ni kalau faham cepet ni, insya-Allah senang kita belajar ilmu tauhid. Tapi kena sentiasa ingatlah. Balik kan, jangan lupa pula. Dalam ni ingat, balik kan, dah start enjin, dalam kereta tu dah lupa dah. Apa belajar je. Jadi kena sentiasa ingat. Okey. Jadi mustahil akli dan nazari ni ada persamaan dan ada perbezaan. Apakah persamaannya? Kedua-duanya tidak diterima oleh akal. Itu persamaan dia. Baik mustahil akli daruri, baik mustahil akli nazari. Persamaan daripada dia yang utama, dua-dua tidak diterima oleh akal. Apa perbezaan dia pula? Yang daruri dia terima tanpa berfikir. Maknanya dengan senang mudah, tak perlu berfikir. Manakala daruri nazari dia tidak terima oleh akal dengan cara kena berfikir. Nazari ni berat sikit. Macam itulah. Kita akan tolak setelah kita kaji, bahas. Kemudian perbezaan yang seterusnya, mustahil akli daruri tidak perlu mendatangkan dalil ataupun bukti, manakala mustahil akli nazari memerlukan kepada dalil serta bukti, ya. Okey, itu pembahagian mustahil akli. Dan seterusnya bahagian harus akli. Bahagian harus akli adalah harus akli itu terbahagi dua. Adalah harus akli itu terbahagi dua. Apa? Pertama kena ingat apakah itu harus? Benda yang boleh jadi, boleh jadi, tak jadi. Ataupun boleh terima dan boleh jadi tak terima. Kan? Itu perkara mumkinat, disebut perkara yang mungkin. Jadi apakah pembahagian harus akli ni? Apakah yang dikatakan boleh akal boleh terima jadi ataupun tak jadi, ataupun akal boleh terima apa tadi tu? Ada ataupun tiada. Mengatakan ada ataupun tiada. Okey, yang pertama harus akli daruri, iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada. Maknanya apa ni? Boleh terima ada. Terima ada lah. Boleh terima ada dan boleh tiada. Akal boleh terima benda tu ada dan tiada. Boleh jadi tiada. Dengan secara jalan berganti-ganti. Bukan berjalan. Jangan faham jalan berganti-ganti ni jalan kaki tu. Maknanya boleh jadilah tadi. Kejap ada, kejap tak ada. Tu jalan masuk jalan berganti-ganti. Jangan kita sebut sini kena jalan dulu ke? Kena jalan berganti-ganti ke? Bukan. Mana cara tu ialah boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kadang ada, kadang tiada. Ya. Contoh apa dia? Contoh kalau hujan lah. Kan? Hujan. Hujan ni boleh jadi banjir, boleh jadi tak banjir. Boleh jadi banjir. Kalau tengok keadaan macam ni lah, hujan macam ni, boleh jadi banjir, boleh jadi tak banjir. Harus tak pada akli? Harus pada akli secara daruri. Okey. Ya. Jadi pertama tadi harus akli daruri ialah iaitu menghukumkan sesuatu itu boleh diterima dan terima ada dan boleh tiada secara jalan berganti-ganti dengan tidak berkehendakkan bahasan. Tidak perlu berfikir panjang, tak perlu berfikir. Bila kata hujan macam ni,
boleh jadi hujan, boleh jadi banjir, boleh jadi tak banjir. Banjir tak ni? Tak tahu nak cakap lah, tapi boleh jadilah. Macam ni punya keadaan, kalau walaupun tak lembek mana, tapi kalau berterusan macam ni, boleh jadi banjir ni. Tapi tak tahulah, boleh jadi banjir, boleh jadi tak banjir. Mana tak boleh nak putuskan. Tak boleh nak putuskan terima mesti wajib banjir ke ataupun mustahil banjir. Dia kena sudah, tak tahu nak cakap lah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi banjir, boleh jadi tak banjir. Ya. Seperti apa dia kat sini? Tidak berkehendakkan bahasan, mana tak perlu berfikir, dan tidak memerlukan mendirikan dalil, tak perlu cari dalil. Biasa hujan macam tu lah dia. Kalau macam ni tak banjir, kalau tak apa, antara dua tu lah, antara dua sebut kan. Seperti menghukumkan seseorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Seseorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Contoh tadi dia lah. Dia tak, kalau tak tidur dia bekerja, dia berjalan. Kan? Setiap benda tu boleh jadi diam, boleh jadi bergerak. Kan? Contoh cawan ni. Sekarang ni dia diam. Kalau macam ni dia bergerak. Kalau macam ni jadi saya minum. Mana macam tu lah. Kalau macam ni dia diam balik. Tadi dia diam, dia angkat, dia bergerak sebab ada orang yang mengangkat dia. Letak balik, boleh jadi diam. Jadi Allah Ta'ala dia tak boleh jadi macam tu. Allah Ta'ala tu dia harus akli. Harus dia kejap dia duduk sini, kejap kan dia beralih. Tak boleh, mustahil Allah Ta'ala. Tak boleh kata harus Allah Ta'ala tu dia bergerak, kejap tak bergerak. Kejap dia diam, kejap bergerak. Kejap dia berjalan, kejap dia berlari. Ada kan? Nas sebut Allah Ta'ala tu berlari. Tapi kena faham apa maksud berlari tu, betul hakikat dia ke ataupun majazi. Tak boleh sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Dia tak sama dengan dia bukan berjisim, bukan berjirim Allah Ta'ala ni. Dia kalau samakan dengan makhluk, maka tak adalah beza Tuhan dengan makhluk. Nama pun makhluk yang diciptakan. Kan? Makhluk. Allah tu adalah khalik. Adakah khalik sama dengan makhluk? Tak sama. Ada orang kata logik akal Allah Ta'ala tu bila sebut macam ni dia mesti bergerak. Dia main logik akal. Sebab apa? Tak belajar tentang hukum akal. Sebab tu penting kalau dalam buku ni mesti mempelajari dulu apa? Tentang akal. Peranan dia, pembahagian dan jenis dia. Supaya apa? Supaya mudah nanti akan datang ni kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Kan? Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat harus bagi Allah. Kalau yang ni tak belajar dulu, tiba-tiba belajar sifat wajib Allah Ta'ala, tiba-tiba belajar sifat mustahil Allah Ta'ala, tiba-tiba belajar sifat harus bagi Allah Ta'ala, ada jadi pening lah. Kan? Sebab dia tak ada alat. Dia tak ada alat nak memandu dia tu untuk pergi ke situ. Sebab tu lalas orang kata belajar ilmu ni sosek ni. Sebab kan ilmu tu sosek, dia tak reti. Dia bila tak reti tu dia salahkan lah. Bodoh ni sosek, tak payahlah belajar. Backponingnya dia tu kan. Padahal dia yang tak reti. Orang lain okey kan. Orang lain tu sebab apa okey? Sebab cara dia belajar tu apa? Betul. Dia step by step. Kan? Dia belajar satu persatu, step by step. Kalau belajar tak ikut disiplin dia, habis. Jadi sesat. Okey, itu yang pertama pada harus akli. Yang kedua harus akli nazari. Iaitu menghukumkan sesuatu itu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkehendak. Tadilah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi terima, boleh jadi tak terima. Tapi dengan cara macam mana? Akal tu dia kata boleh benda tu jadi ataupun tak jadi dengan cara kepada apa? Berkehendak kepada bahasan. Dengan berkehendak kepada bahasan. Bila sebut bahasan ni tadilah berfikir.
berfikir. Dan berkehendak kepada apa? Mendatangkan dalil-dalil. Perlu juga dalil. Akal ni boleh kata benda tu jadi, boleh jadi kata tak jadi. Dengan cara macam mana? Kena fikir dulu dan juga kena ada cari bukti serta dalil. Barulah boleh kata benda tu ada dan boleh jadi tiada. Boleh jadi terjadi ataupun boleh jadi tidak terjadi. Kan? Seperti apa? Seperti memberi Tuhan orang Islam. Memberi Tuhan orang Islam. Maksud apa ni? Bukan kita beri Tuhan tau. Maknanya Tuhan memberi orang Islam itu, yang tiada beramal itu pahala. Betul? Allah memberi orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Ada kenyataan kita boleh kata boleh jadi Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang Islam yang tak beramal. Dia tak beramal tapi dapat pahala. Boleh jadi macam tu tak? Boleh. Boleh. Tak boleh kata benda ni mustahil. Dia mesti boleh jadi macam tu sebab apa? Kita terima boleh jadi dan boleh jadi juga tak jadi dengan cara apa? Berfikir. Kita pun tengoklah hadis-hadis nas-nas daripada Quran ke kalau ada yang menyatakan ni tadi. Dalam arti kata lain apa dia? Orang yang berbuat amal, dia pun Allah Taala boleh tak Allah Taala tak bagi dia pahala? Boleh. Orang yang beramal boleh jadi Allah Taala tak bagi dia pahala dan boleh jadi juga Allah Taala tak bagi dia pahala. Betul? Sebab apa boleh jadi Allah Taala bagi dia pahala? Sebab kalau niat dia ikhlas. Kaji-kaji niat dia ikhlas. Lepas tu buat tu dengan rukun yang betul. Mengikut tertib dia. Boleh jadi memang Allah Taala boleh bagi. Tapi dia beramal, boleh jadi tak Allah Taala tak bagi dia pahala? Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi. Sebab apa? Pertama dia tidak ikhlas. Buat pula ibadah tu menunjuk-nunjuk. Menunjuk selesai dapat dosa, dah lah tak dapat pahala, dapat dosa pula. Boleh jadi tak macam tu? Boleh. Kan? Orang beramal tapi dia dapat dosa. Boleh jadi tak macam tu? Boleh. Sebab apa? Bila dia kaji, dia tak ikhlas, patutlah Allah Taala tak bagi dia. Tak bagi dia pahala. Memanglah Allah Taala tak bagi, dia buat amal tu pula menunjuk-nunjuk kepada orang. Riak, buat pula tak ikut tertib rukun dia. Memanglah tak dapat pahala. Sebab tu harus akli secara nazari mengatakan sesuatu benda itu boleh jadi dan tidak boleh jadi. Seperti mana contoh kita sebut tadi, Allah Taala tidak memberi pahala kepada orang yang beramal. Sebab tu kita ni tak boleh confident kita kata saya dah beramal ni wajib Allah Taala bagi saya pahala. Tak boleh kata tu wajib Allah Taala bagi pahala. Sebab apa tadi? Boleh jadi Allah Taala bagi, boleh jadi Allah Taala tak bagi. Bergantung kepada niat kita. Bergantung macam mana kita melaksanakan tadi tu dan adakah ada unsur-unsur riak, ujub dan sebagainya. Okey, yang tu. Melainkan tadi, maka tidak dengan senang akal. Tidak senang, tidak mudah akal ni menghukumkan benda itu harus. Melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Kan? Contoh lain apa dia? Allah menyiksa orang yang taat. Boleh jadi tak macam tu? Boleh. Kan? Boleh tak Allah Taala masukkan orang yang taat tu ke dalam neraka? Boleh. Hak Allah Taala. Boleh tak orang yang bermaksiat tu masuk dalam syurga? Boleh. Kan ada hadis Nabi sebut tu, ada orang tu beramal dengan amalan ahli syurga hingga dia dijarakkan dengan syurga tu lebih kurang sedepa ataupun sehasta. Lalu Allah Taala tetapkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Rupanya di hujung ayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Walaupun sebelum hidup dia tu dia banyak beramal dengan amalan ahli syurga. Maknanya tengok juga penghujung dia macam mana. Kan juga hadis tersebut seseorang itu beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak dia dengan neraka itu antara satu hasta ataupun satu depa. Lalu Allah Taala masukkannya, tetapkannya masuk ke dalam
syurga. Sebab apa? Di penghujung hayatnya dia melakukan ketaatan dengan penuh ikhlas, penuh taubat, penuh keinsafan, maka Allah Taala terima taubat dia, dan pahala yang sikit yang dia amalkan tu dengan ikhlas tadi tu Allah terima, lalu Allah letakkan dia ke dalam syurga. Sebab itu kita ni wajib masuk syurga ke macam mana? Harus masuk syurga. Ke wajib. Kan boleh jadi kita ni masuk syurga, boleh jadi tak masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, mana dia mana? Neraka. Nauzubillah min zalik. Kan? Tak ada, kita tak boleh confirm saya syurga lah tempat saya, mana tempat lain lagi. Kaki masjid ni. Riak pula, dari situ dah ada dah. Rupanya pergi masjid riak selama ni. Allah Taala tak bagi pahala. Kan? Sebab tu perlu sentiasa memohon kepada Allah Taala tetapkan kita ni dalam iman. Sebab bukan sesuatu itu dinilai pada awalnya, tapi tetap hingga di akhir itu dia istiqamah. Istiqamah insya-Allah dalam iman, dalam ketaatan, ikhlas, insya-Allah Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga. Itu yang disebut sebagai harus aqli nazari, ya. Jadi saya kira setakat itu saja untuk malam ni. Nanti kita sambunglah sikit lagi tentang tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal ni pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya mohon maaf jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dah ngantuk tu kan? Bertengkur dah.